Assalamualaikum, salam sejahtera serta salam sepakat dan kolektif menjulang kecemerlangan. Saya Nurul Iman Najwa binti Abdul Rahman dari kelas PSV PPISMP ambilan 2429. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang ajaran sesat yang dinamakan sebagai ajaran Al-Arkam. Mesti tertanya-tanya, kenapa ajaran Al-Arkam ni? Baiklah, ajaran Al-Arkam merujuk kepada gerakan Islam yang diasaskan oleh Asy'ari pada tahun 1968 di Malaysia atau lebih dikenali sebagai Abuya. Arkam ini antara ajaran yang berevolusi dari sudut penjenamaan dan penampilan serta memiliki pengikut yang sangat ramai. Arkam juga dikenali sebagai kumpulan kedua yang membawa ajaran sesat selepas ajaran Haji Kahar. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1968 ni, Abuya dan beberapa sahabatnya telah menubuhkan sebuah kumpulan yang dinamakan sebagai Kumpulan Rumah Putih di Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Ia ditubuhkan dengan misi kononnya untuk menyedarkan umat Islam agar lebih menghayati makna Islam. Namun, beberapa tahun selepas itu, kumpulan itu menukar nama gerakan mereka kepada Darul Arkam. Ada yang kata penubuhan ini adalah disebabkan oleh rasa tidak puas hati Asy'ari itu terhadap hala 7 PAS yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi pada ketika itu. Beberapa tahun selepas itu juga, tersebarnya kabar angin tentang wujudnya amalan aurat Muhammadiyah yang diamalkan oleh Asy'ari Muhammad serta pengikutnya. Ini menyebabkan beberapa orang kuat yang berada dalam Darul Arkam itu sendiri keluar dari jemaah tersebut. Dengan itu juga, isu ini mendapat perhatian media massa kerana reputasi Darul Arkam sangat berjaya dalam menjana ekonomi kumpulan mereka. Ini disebabkan kerana buku-buku yang dihasilkan macam Aurat Muhammadiyah itu dijual serta membuat kelas dakwah, kelas agama serta majalah-majalah tentang dakwah dijual. Okey? Dengan itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah memanggil Asy'ari untuk mendapatkan penjelasan berkaitan isu tersebut dan isu yang berkaitan aurat Muhammadiyah. Selepas je dia buat pengakuan yang dia ni tidak menyebarkan aurat Muhammadiyah, dia pula mengeluarkan kenyataan akhbar menafikan yang dia ni pernah menyatakan bahawa individu yang bertanggungjawab membawa aurat Muhammadiyah iaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Hilmi yang telah meninggal pada tahun 1925 dan akan hidup pada akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Logik tak? Jadi, rentetan daripada isu-isu akidah yang melanda Asy'ari dengan kumpulan ni, akhirnya Jawatan Kuasa Fatwa Negeri telah memutuskan bahawa fahaman aurat Muhammadiyah adalah bertentangan dengan syariat Islam dan buku aurat Muhammadiyah itu juga diharamkan oleh fatwa kebangsaan. Jadi, sebagai umat Islam, kita perlulah mencegah ajaran ini dari berleluasa. Yang pertama, kita boleh memantapkan akidah. Dengan adanya akidah Islam yang kokoh, kita dapat mencegah daripada terpengaruh dengan ajaran sesat, lebih-lebih lagi ajaran yang menyimpang ke arah kepercayaan kepada Allah dan Rasul. Dan yang kedua, kita boleh mengkaji kitab akidah yang sahih dan mematuhi manhaj al-sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga pula, kita perlulah merujuk kepada fatwa dan panduan ulama apabila terdapat keraguan terhadap sesuatu ajaran atau kumpulan. Dan yang terakhir, kita sentiasa peka dengan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama. Jadi, kita perlulah mencegah itu dengan lebih awal.
supaya jiwa dan iman kita selamat daripada ajaran-ajaran tersebut. Jadi, pohon rendang di tepi jalan, tempat berteduh si anak rusa. Andai tersalah dalam ucapan, ampun dipinta, maaf dibasa. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.